Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sungguh sayu hati saya melihat anak-anak istimewa ini berjuang dalam menimba ilmu walaupun mereka dilahirkan tidak sempurna dari segi pendengaran, penglihatan, fizikal dan intelektual. Subhanallah. Ayuh, kita bantu usaha murni pihak PDKQ Mutiara Syurga ini dalam proses membina bangunan baru dengan spesifikasi khas untuk mewujudkan persekitaran yang lebih berkesan ke arah program pendidikan integrasi dan inklusif untuk anak-anak istimewa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh layari www.pdkq.com untuk menyumbang secara online atau boleh hubungi PDKQ di 03 9201 3156 untuk maklumat lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan sumbangan anda, nasib dan masa depan anak-anak istimewa ini akan terus terbela dan semoga Allah SWT kurniakan pahala dan rahmat yang berterusan kepada anda semua, insya-Allah. Masya Allah, ni saya tak sabar nak kongsikan sesi ni, segmen ni, kerana Masya Allah intipati ni sangat-sangat perlu kita hadam dan fahami. Topik dia ialah berinfak bagi pembinaan dan pembelian Wisma OKU PDK KU Naluri Ceras, dan bersama dengan saya ialah Ustaz Bahtiar Fitri yang merupakan seorang pendakwah yang sentiasa keluar dekat TV Al-Hijrah ni bersama dengan kita, alhamdulillah. Dan seterusnya Puan Rohimah Alias yang merupakan pengurus PPDKQ yang memang kerja berhempas pulas menjaga anak-anak kecil yang pelbagai cabaran dan keadaan. Dan hari ini dengan siapa kita kat studio ni? Ini kita dengan adik Anas berumur 5 tahun. Okey. Dan adik Amira berumur 6 tahun. Okey, apa kondisi mereka berdua? Amira bermasalah fizikal. Fizikal. Kaki dia dengan tangan kiri dia. Tapi dia sangat alert. Alert. Dia faham. Dia berkomunikasi, Amira tersenyum-senyum tadi. Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan adik Anas pelbagai. Seperti yang kita lihat sekarang ialah cermin mata dia, power dia lebih daripada 1,000. Jadi lebih daripada 1,000. Allahu Akbar. Dan juga ada masalah pendengaran. Okey. So inilah tempat anak-anak kecil ini pergi untuk mendapat pendidikan istimewa yang tak boleh dapat di sekolah-sekolah lain. Dan sekolah sebegini memang sukar ada, sebab kebanyakannya cater kepada anak-anak biasa kan, yang normal. Jadi insya-Allah kita nak kongsikan pada anda semua untuk kita sama terlibat. Baik, Puan, boleh tak ceritakan dengan kami tentang kempen pembelian Wisma OKU Pemulihan dalam Komuniti ni, PDK Mutiara Syurga, dan cerita cabaran yang Puan hadapi sekarang ni? Silakan Puan. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Dan terima kasih kerana menyebarkan sedikit kisah tentang PDKQ. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton serta masyarakat di luar sana kerana telah pun memberi sumbangan kepada kami sebelum ini untuk mempromosikan kempen pembelian Wisma OKU inilah. Amira punya buku tu terjatuh, Puan. Okey, Amira. Masya Allah, baiknya Amira. Alright. Dia boleh sendiri, dia punya menguruskan sendiri. Okey, berbalik kepada soalan tadi, tercetusnya pembelian Wisma OKU ini disebabkan beberapa masalah utama seperti bilangan kemasukan kanak-kanak OKU berlipat ganda. Kami mulakan dengan 12 orang kanak-kanak OKU dengan 3 orang petugas sukarelawan termasuk saya. Jadi sekarang telah menambah kepada 45 orang. Masya Allah, banyak tu Puan. Ramai. Dan masalahnya penempatan untuk kita adakan kelas tidak mencukupi. Ya, jadi budak-budak ni kena dijadualkan waktu. Maknanya mereka tidak boleh datang setiap hari. Dan itu adalah masalah besar untuk kanak-kanak autism sekiranya kita datang on and off, dan bila mereka datang mereka akan tantrum. Sebab jadi tidak ada konsistensi kan? Dia mesti ada rutin konsistensi. Dan juga masalah kepada ibu bapa apabila mereka tidak dapat hadir dengan anak mereka pada hari tersebut, dia terpaksa menghantar ke taska. Dan tidak semua taska menerima kanak-kanak sebegini. Ataupun mampu menguruskan mereka dan mendidik mereka. Ya, betul. Baik. Jadi dengan itu tercetusnya lah kami bagi pihak PDKQ ingin membeli Wisma OKU supaya kita dapat ambil
ambil daripada peringkat awal usia 1 tahun hingga 11 tahun untuk diadakan taska, pusat jagaan, lepas tu pra, pemulihan dan juga lepas tu kita hantar ke sekolah. Okey, so maksudnya ni adalah pendidikan holistik untuk anak-anak itu, kesinambungan melangsungi kehidupan. Betul. Baik, alhamdulillah. Jadi saya nak bagi kepada Ustaz lah, sebab kita nak ajak para penonton untuk sama-sama terlibat dalam proses mengumpul dana untuk kita dapat membeli premis yang lebih besar. Ya, betul Puan? Betul. Okey. Jadi Ustaz boleh terangkan tentang kemuliaan dan kelebihan kita berinfak di bulan Ramadan dan bagaimana kita nak ajak orang ramai untuk sama terlibat dalam kempen ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah dan juga para himai dan tuan-tuan dan puan untuk semua penonton TV Al-Hijrah ni. Ini bulan Ramadan yang Nabi sebutkan adalah hadis afdal sedekah fi Ramadan, sebaik sedekah dalam bulan Ramadan, subhanallah. Dan kita menyediakan infak kita pada hari ini untuk anak-anak syurga, Farah. Ini semua adalah anak-anak syurga, 45 orang, subhanallah. Walaupun grup sangat minoriti, tetapi mereka perlu dilayani seperti orang biasa juga. Tapi sayangnya kita tak banyak tempat yang boleh menyediakan perkhidmatan buat mereka. Sebab itulah saya terlibat dengan PDKQ ni, Farah. Saya pergi ke sana sendiri. Dia boleh tengok gambar-gambar tadi di TV, macam mana saya bermain dengan budak-budak atau anak-anak ni. Dan saya rasa subhanallah, kalau mereka ke syurga, insya-Allah akan ada beberapa tangan mereka menarik kita masuk ke syurga. Amin. Sebab kita tak mampu nak mengajar mereka, tetapi kita menyediakan tempat untuk anak-anak syurga. Subhanallah. Kita tak mampu kita nak melayan mereka, tetapi kita menyediakan tempat anak syurga untuk dilayan. Sebab itulah untuk bulan Ramadan ini, bayangkan bila Nabi sebut, Allah sebut dalam hadis qudsi tentang infak yang berlaku dalam Ramadan. Setiap kebaikan, kata Allah, kullu amal ibni adam yudha'af, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu 10 amsalihha, bermula 10 kali ganda ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Maknanya infak kita pada hari ini, walaupun infak kita buat pada hari ini, tetapi kita niatkan untuk 10 hari terakhir Ramadan, insya-Allah kalau malam tersebut berlaku pula Lailatul Qadar, katakanlah dapat pahala berinfak selama 1000 bulan tanpa berhenti. Bahkan bersamaan dengan 84 tahun. Tuan-tuan lihat sendiri bagaimana anak ini sangat perlukan kepada bantuan. Sebab tu kepada semua, Nabi sebut dalam hadis, bagi sesiapa yang membantu menyempurnakan hajat saudaranya. Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa ila syafa'atulah. Kata Nabi SAW, barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, kita sempurnakan hajat anak-anak ini untuk dia belajar, untuk mereka mendapat lain yang sangat istimewa ni. Kata Nabi, aku menantinya di al-mizan. Kalau berat timbangan pahala, ke syurgalah dia. Kalau berat timbangan pahala, beruntunglah dia. Dan kalau ringan timbangan pahalanya, aku bantu dia, kata Nabi. Aku bagi syafaat. Untuk siapa? Untuk orang yang menyempurnakan hajat saudaranya, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ambil gambar di skrin TV. Ada nombor akaun, ada nombor pegawai. Transferlah jumlah seberapa sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat semua. Kami sangat terdesak memandangkan tempat yang diduduki pada hari ini mungkin akan diambil balik oleh Tuan Yang Hassan. So lebih kurang dalam 10 insya-Allah Rahimah. Ya, kami terpaksa berpindah dan kami masih belum mendapat lagi tempat. Saya tengok Puan sebab. Itulah sebab itulah kami sangat merayulah kepada semua. Kalau kata bulan 10 ni kami tak dapat tempat baru untuk anak-anak ni belajar, mana kami nak bawa anak ni nanti? Sebab itulah kalau hari inilah dengan 33 juta rakyat Malaysia yang menonton pada hari, yang ada di Malaysia pada hari ini, dan kita ada lebih kurang yang dewasanya katalah 20 juta rakyat Malaysia. Kami sangat berharaplah, sebab anak-anak yang belajar di sini daripada pelbagai latar belakang, bukan setakat orang Islam. Yang bukan Islam pun ada dihantar ke sini. Sebab tu kami merayu kepada semua dengan masa yang sangat terhad hari ini. Tinggal lagi beberapa bulan lagi Puan Rahimah untuk kami nak menyediakan tempat anak-anak ini. So sebab itulah kami berharap tuan-tuan dan puan jangkaan wang ini perlukan untuk pembelian bangunan baru lebih kurang 5 juta. Kami cuma ada duit lebih kurang 300,000 saja. Allah. Memerlukan lebih kurang 40.7 juta lagi. Sebab tu kami merayu kepada semua. Setidak-tidaknya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni merancang untuk nak berinfak dengan kami kan, satu lot tu mungkin 1,000 kita buka kepada semua, RM1,000 yang boleh berinfak sekaligus. Kalau mungkin tak mampu nak berinfak sekaligus, mungkin boleh buat ansur-ansur. Dalam masa 5 bulan katakan, kita bagi sebulan 200 atau 100 katakan begitu, ataupun berapa jumlah sekalipun bagilah. Yang penting kita dapat membantu untuk nak menyempurnakan hajat anak ini. Mudah-mudahan kami doakan buat semua pewakaf dan juga semua penginfak agar Allah Taala
permudahkan segala urusan kami agar Allah Ta'ala gantikan di infak tuan-tuan dan puan-puan dengan ganjaran yang lebih baik. Apatah lagi dapat pahala berlipat kali ganda dalam Ramadan. Dan juga infak atas nama mak ayah masing-masing insya-Allah. Mudah-mudahan dengan infak tersebut membantu kami insya-Allah. Warahimah. Baik, saya kira Puan Rahimah sedikit kata terakhir pada para penonton ringkas tentang harapan Puan untuk kita sama terlibat dalam pembelian pusat pendidikan ni. Ya. So harapan saya semoga impian ini menjadi kenyataan, merealisasikan untuk kanak-kanak ini supaya mereka dapat juga usaha seperti kanak-kanak normal yang lain. Jadi kami menyeru memohon supaya semua penonton beri perhatian, terus menyumbang, dan kami hadir kat sini pun supaya dapat terus menyumbang, menyokong, beri bantuan pada kami. Baik para penonton, insya-Allah ayuh kita sama-sama membantu dalam proses pembelian Wisma OKU PDKKIU Q, kerana mereka ni kena berpindah mau tak mahu bulan 10, dan untuk masuk ke premis baru dia tak boleh masuk macam tu. Dia perlukan pengubahsuaian, pembaik pulih dan sesuai untuk anak-anak istimewa ini. Dan anak istimewa daripada pelbagai latar belakang. Kalau anak-anak yang senang dia akan pergi sekolah private lah, puan kan. Ni sekolah ni khas untuk anak-anak orang yang sederhana dan mungkin orang susah. Jadi kita kena sama-sama bantu. Ini salah satu saya rasa jihad kita. Ya Allah, tak ada siapa nak jaga anak-anak ini kecuali kita sendiri, dan kita tak mampu, jadi kita bagi bantuan sebanyak yang mungkin kepada mereka yang mampu. Bayangkan pula kan Farah, kalau inilah anak kita. Ya Allah. Kalau ini anak kita, bagaimana perasaan kita? Ibu bapa tu sekarang nak fikir nak letak kat mana anak-anak ni kan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Baik para penonton, please ambil maklumat, terus berinfak, jangan tunggu-tunggu lagi. Bagi sebanyak yang mungkin. Kita pastikan anak-anak ini ada tempat untuk mereka pergi belajar dan ada pengurus yang penuh kasih sayang sebelum bulan 10. Baik para penonton, kita rehat seketika, cepat-cepat berinfak. Terima kasih puan.